Yang mana dalam perkara dalam hati ini dia ada 10 pasal itu. Dan kita telah masuk pada pasal yang pertama pada hari inilah, pagi ni kita akan masuk pada pasal yang pertama, iaitu sangat rakus terhadap makanan. Kena dari bulan puasa ni kan, sangat rakus kepada makanan. Kata pengarang, sangat loba pada makanan itu sebahagian daripada punca segala kejahatan. Kerana makanan yang masuk dalam mulut kita ini, dia bukan sekadar memberi kekenyangan, tetapi juga dia akan berubah menjadi darah daging kita. Itu pasal dia. Ya. Kadang-kadang orang yang ambil rasuah ni cerdik. Kan? Dia kata tak apa, ataupun dia makan duit haram, judi ke duit apa ni, saya tak beli barang makan. Saya beli lain, saya bayar bil api, saya bayar sini kan. Sebab pada dia jadi darah daging itu ialah hanya boleh makan. Sedangkan manfaat yang kita ambil pun sama lah. Ya. Ya kan, kita ingat Allah SWT tu macam kita kan. Jadinya bila apa saja, dia kata tak, ni saya duit haram, saya tak gunakan untuk beli barang makan lah. Sebab ni jadi darah daging ni, anak bini saya nak makan ni, maka saya tak belilah, saya tak gunakan. Ya, duit haram ini untuk beli makanan. Tapi saya gunakan benda lain lah. Beli TV, beli kereta. Pada sangkaan dia demikian. Tapi sebenarnya salah pun. Kerana perut itu tempat keluar bagi segala keinginan. Ya, sebab tu bila perut kita ni kenyang, maka nafsu kita pun akan jadi kuat. Sebab tu dididik kita ni berpuasa, kita berlapar supaya dengan lapar itu dapat menundukkan nafsu. Kadang-kadang orang ni puasa dah, nak bercakap pun dah malas dah. Nak mengumpat orang seluar dah, bulan puasa tak larang dah. Jaga sikit mulut dah. Ataupun nak pergi tempat-tempat yang tidak ada faedah pun dah, tak payah, tak larang dah. Kan? Sebab apa? Sebab dengan lapar, tak larang. Jadi tenaga tu kurang. Tapi bila perut kita kenyang, tenaga dah ada balik, macam-macam benda. Kan, banyak benda kita nak buat. Kalau buat benda yang baik tak apa. Ya, ni kita buat benda yang sia-sia kan. Benda yang sia-sia satu hal, kemudian buat pula perkara maksiat. Lagilah pula. Jadi punca dia perut. Ya, berpunca dari perut tu tadi. Sebab tu bulan puasa kena laparkan perut, kena kosongkan perut. Nak tundukkan nafsu ni dengan cara berlapar. Ya, dengan cara berlapar. Cara lain tak jadi. Dengan cara lapar ya. Kerana daripadanya lah terjadinya keinginan farash ataupun nafsu, kan? Nafsu syahwat tu. Kemudian apabila diasap oleh keinginan makanan dan keinginan jima, nescaya terjadi daripadanya sangat loba kepada harta. Kerana kedua keinginan itu tiada dapat ditunaikan melainkan dengan harta. Dan daripada keinginan kepada harta itu terjadi pula keinginan kepada kemegahan. Kerana sukar hendak mengusahakan harta itu melainkan dengan ingin kepada kemegahan. Itu sifat manusia lah. Sebab tu bila manusia ini yang pertamanya dia akan mencari harta. Ya, daripada harta itu nanti dapat banyak. Bila dah dapat banyak harta, dah melimpah-limpah harta dia akan mencari kemegahan pula. Akan jadi kemasyhuran. Kan, orang kenal dia, orang tahu dia. Kemudian dia cari apa lagi? Kekuasaan pula. Kan, bila kuasa dah ada kepada dia, apa yang dia nak buat semua dia dapat. Dan dia rasa tak puas juga. Lain kali dia nak angkat diri dia jadi Tuhan. Itu yang Fir'aun. Contoh Allah bagi tak? Fir'aun. Ya, Qarun, dengan harta itu telah menyebabkan dia menjadikan seolah dia itu Tuhan pula. Dia boleh buat apa saja, itu harta. Jadi punca dia asal perut lah. Kemudian apabila ia menuntut harta dan kemegahan dan ia mendapat keduanya, dah dapatlah, nescaya berhimpunlah pula padanya
beberapa banyak kebinasaan seperti riak, takbur, dengki. Dia tak ada tengok orang lebih daripada dia. Dia dah kaya dah ni, dah senang dah hidup. Tapi kalau dia tengok orang lebih senang pada dia, tak boleh. Tak boleh jadi ni. Ya. Berseteru, bermusuh-musuhan dan lain daripadanya. Dan tempat keluar, semua itu adalah perut asalnya itu. Kan? Jadi bila mana kita perut dah kenyang ni, maka banyak benda kita nak buat. Sebab tu bila perutnya lapar, kita takkan fikir benda lain lah. Kita hanya fikir bagaimana cara aku nak hidup, bagaimana cara aku nak kenyangkan perut, itu je. Tak sempat nak fikir benda-benda lain, kemegahan, kekuasa, semua dah ada. Kan? Sebab itulah, ya, kenapa perut ini menjadi punca segalanya. Kalau kebaikan pun ada perut, keburukan pun ada perut tu juga. Maksudnya kenyang, makan tu. Maka kerana itulah Rasulullah SAW membesarkan masalah lapar. Sebab tu kena selalu berlapar. Sebab tu Rasulullah SAW banyak berpuasa, banyak berlapar. Ya. Kemudian bila Rasulullah buka puasa pun bukan mewah pun, makan tamar kering je pun, makan roti kering tak. Jadi kalau kita nak compare kesusahan kita, kelaparan kita dengan seorang jauh beza, jauh-jauh sangatlah, tak sama langsung. Ya, memang tak sama langsung lah. Sabda Nabi SAW, ma min amalin ahabba ila Allah Ta'ala minal ju'i wal atash. Ya, maksudnya tiada suatu amalan yang terlebih kasih kepada Allah daripada lapar dan dahaga. Ya. Kemudiannya, kenapa lapar dan dahaga? Sebab lapar ini kita dalam keadaan susah, masyaqqah. Jadi kita akan ingat kepada pencipta kita. Ya Allah, kalau aku dapat rezeki sikit pun alhamdulillah ya Allah, kan. Sebab tu manusia ni sifatnya, bila dia berada dalam keadaan susahan, baru dia ingat pencipta dia, baru dia nak kenangkan Allah Ta'ala. Kan? Waktu senang lupa. Waktu senang. Sebab tu kenapa kita digalakkan banyak lapar. Kan? Time macam ni tak okey lagi kan. Mari tengah hari Zuhur pula. Kan? Jadi cabaran-cabarannya itu. Dan sabda Nabi SAW, Sayyidul a'malil al-ju'. Kemudian, ya, maksudnya penghulu segala amalan itu lapar. Ya, sebenarnya ni pun bukan hadis pun, ya, dalam dua saya baca tadi itu. Ya, amalan yang Allah tak suka, ya, lapar dan dahaga ini pun dia tak, bukan hadis, sebab dia tak ditemui pun dia punya sanad. Kan, begitu juga dengan, ya, penghulu kepada segala amalan ni lapar. Ya. Makanya apa pun nak bagi tahu pada kita, bila kita berlapar, barulah kita ingat Allah SWT. Bila kita dalam keadaan susah, baru kita ingat Allah Ta'ala. Itu yang nak bagi tahu yang itulah. Ya. Kemudiannya lagi, al-fikru nisful ibadah wa qillatul ta'am hiyal ibadah. Berfikir itu separuh ibadat dan sedikit makanan itu suatu ibadat. Maksud bukan suatu ibadat apa, mudahkan kita untuk beribadat. Kalau berbuka ni, ya, air tebu dah minum 1/2 liter dah pun, kan. Dengan makan lagi roti john apa semua, sumbat lapuk, sumbat penuh lah. Itu jam nak maghrib pun susah. Nak maghrib, dah maghrib susah, isyak tarawih lagi ruyuk. Kan. Lepas tu kadang-kadang kita kesian jugalah, sebab Rasulullah sebut kan, kami apa ramai kami shaimin laisa lahu min siyamin illa al-ju' wal 'atash. Berapa ramai orang yang berpuasa, kan, tetapi tidak ada nilai puasa bagi diri dia, melainkan dia hanya dapat lapar dan dahaga. Lalu kita kena tengok balik, kan, bila mana Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Ikut terjemah kita, as-siyam itu puasa, kan, betul lah tu, kan. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan ke atas kamu tu berpuasa, ikut terjemah bahasa Melayu. Dan setiap malam pun kita berniat puasa. Macam mana kita niat puasa? Nawaitu sauma tak? Sauma qadim. Saja aku puasa esok hari. Saumun pun kita terjemahkan sebagai puasa.
As-siyamu juga kita terjemahkan sebagai puasa. Tapi kalau ikutkan segi-segi semangatnya, falsafahnya, as-siyamu dengan saumu tu beza. Kalau as-siyamu tadi kepuasaan. Kalau saumun puasa, apa beza dia? Sama juga, cuma tambah imbuhan je dah. Dah tak sama. Saumun ni puasa, semua orang puasa. Kita sebut semua puasa ni yang kita kata manusia, haiwan pun puasa, umat-umat terdahulu pun puasa. Kan? Kalau Sayyidatina Maryam, ibu kepada Nabi Isa AS, ya, beliau juga puasa. Tapi dia berpuasa daripada berkata-kata, tak cakap. Sebab tu bila orang tanya, siapa anak ni, siapa anak dia, tak cakap sebab dia puasa. Allah Ta'ala perintahkan dia puasa. Nak compare dengan haiwan pun sama, puasa juga. Buaya, kalau dia ngap hari ni dah, bila lagi dia akan makan? Minggu depan pula, 7 hari, minggu lagi. Dah kenyang kan? Sepanjang hari yang kedua sampai tu dia puasa lah. Ular, dia nak saling kulit kena puasa lah. Sebab dia kena kecilkan badan sikit, nak keluar daripada tu lah. Jadi maksudnya konsep puasa tu semua saumun. Tapi kita sebut as-siyamu tadi, dia bukan sekadar puasa. Kita bukan sekadar puasa lapar dan dahaga, tapi kita juga puasa lidah, puasa mata, puasa telinga. Maksudnya puasa lidah kita tak mengumpat orang, kita tak fitnah orang. Puasa mata tidak melihat perkara-perkara yang diharamkan. Puasa telinga kita tidak mendengar umpatan orang, perkara-perkara yang buruk. Maksudnya as-siyamu itu lebih luas pengertian dia. Kalau setakat saumun saja, sama seperti mana Rasulullah sebut. Kamin sha'imin laisa lahu min siyamin ilal jum'ah atash. Berapa ramai orang yang berpuasa tetapi dia tak dapat pun ganjaran pahala puasanya itu, melainkan dia hanya mendapat lapar dan dahaga sajalah. Pahala tak dapat. Cuma manusia cantik engkau puasa je lah, adalah puasa. Tapi nak ganjaran tak ada. Ibarat orang yang bekerja tak dapat upah lah. Kan? Makanya bila tak upah, bagaimana dia nak belanjakan untuk kehidupan seharian dia? Itu jaga tadi. Maka kita ubah konsep puasa tu daripada kita faham hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi juga dia dijaga apa perkara-perkara yang menyebabkan kurangnya pahala kita. Kita puasa lidah, puasa mata, ya, puasa telinga, puasa hati. Hati kena cantik je, tak? Tidak bersangka buruk pada orang kan. Dan sabda Nabi SAW, dan ini juga bukan, ya, ini juga tidak dapatilah sanadnya. Ya. Afdalukum indallahi ta'ala atwalukum ju'an wa tafakkuran wa abghadukum ilallahi ta'ala kullu akulin syarubin na'umin. Maksudnya sebaik-baik kamu di sisi Allah Ta'ala ialah yang paling lama berlapar dan berfikir dari kalangan kamu. Ya, paling lama berlapar, kalau nak tengokkan paling lama berlapar, kita tengok negara sebelah kutub sana lah. Kan, berapa jam dia kena puasa. Maghrib pendek je, dalam tempoh pun pendek je. Lepas tu masuk isyak balik. Lepas tu isyak balik, subuh-subuh pun pendek. Kan? Bayangkan berapa lama kena puasa. Tapi dalam cuaca sejuk lah, kan? Nak tengok singkat puasa pula, ya, tengok negara-negara, contoh kalau macam Jordan sendiri pun pukul 4 petang dah buka puasa, 4:30 petang. Tu masa saya balik ni mula-mula, ya Allah, kita 5 tahun kat sana, pukul 4:30 dah buka puasa. Pukul 8 malam dah habis tarawih 20 rakaat. Kan? 8 malam dah boleh balik dah. Kan? Bila balik sini, ya Rabbi, ya, macam orang apa lagi dah. Tengok-tengok jam, baru pukul 4:30 kan. Ini 4:30 ni aku dah maghrib dah nak buka puasa tadi kan. Macam tu sekali. Ya. Punyalah. Sebab Zuhur dalam pukul Asar lah. Asar dalam pukul 2 lebih. Zuhur pukul 11 lebih kan. Itu yang balik sini ada. Nak betulkan tune tu balik ya. Nak betulkan tune tu balik. Dan yang lebih dibenci dari kalangan kamu kepada Allah Ta'ala ialah setiap yang banyak makan, banyak minum dan banyak tidur. Dia sebut banyak. Makan tu dalam bulan puasa ni, apa saja perbuatan harus yang kita buat semua jadi ibadah. Ya, kita tidur pun jadi ibadah.
Sebab tu orang pun kata kan, tidur ni ibadah. Betul, tidur ibadah. Bukannya lepas subuh sampai ke asar kau tidur. Itu bukan ibadah lagi lah, jadi maksiat dah pun. Kan? Semayang ke mana, apa ke mana kan. Dah tidur ibadah, banyak kau punya ibadah. Ya. Tidur yang berpatutan lah. Ya. Dan Miqdam bin Ma'di Karbin berkata, aku dengar Nabi SAW bersabda. Ya, ini daripada rawahu Imam Ahmad wa Tirmizi. Ada pun yang sebut tadi itu sebelum ni yang saya baca tadi tu dia tak ada sebut, tak ada ni pun, tak ada asal pun. Yang ini daripada riwayat Imam Ahmad sebut, ma mala'a ibnu Adam an syarran min batnihi bihasab ibni Adam luqaimatun yuqimna sulbahu. Maksudnya, tiada memenuhkan manusia itu sesuatu bekas yang lebih jahat daripada perutnya. Yang memadai bagi manusia itu hanya beberapa suapan yang membetulkan tulang belakangnya. Maksudnya kalau makan itu sekadar untuk beberapa suap. Sebab tu Imam Syafi'i membahagikan perut kita ni kepada 3 bahagian. Pertamanya 1/3 untuk makanan, 1/3 lagi air, 1/3 lagi udara. Kan? Jadi ada ruang lah nak bernafas. Ini sampai dah jadi macam ikan naik atas darat. Kenapa ni? Kenyang sangat. Roti john celah sini, air tebu celah sini kan. Berani kau belum kira lagi tu kan. Buat macam esok tak ada dah. Kan? Jadinya ingat yang tu lah, kita tak kot kan, budak muda ni lah. Ya, jadi maksudnya sekadar lah. Ya, makan apa tu makan balik tak apa. Ya. Jadi hadis ini disebut oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Arba'in fi Usuluddin. Faedah kenapa kita ni kena lapar ni, ada faedah dia. Yang ketahuilah bahawa lapar itu ada beberapa faedah. Antaranya yang pertamanya ya, nipis hati. Hingga ia mendapat kesedapan bila mengerjakan ibadat. Maksudnya hati kita ni rasa ringan nak buat ibadat. Dia tak rasa berat. Sebab tu kita latih diri kita ni kalau kita berbuka di rumah lah. Ya, mula-mula dulu makan dululah buah tamar ke kuih muih minum air. Dia berhenti sekejap, dia pergilah buat maghrib dulu. Kan, habis maghrib tu cantik berjemaah lah. Lepas tu barulah kita makan nasi. Kan, maksudnya sebab kenapa kita kena makan dulu ni? Sebab Rasulullah anjurkan kita ni supaya segera berpuasa. Kan? Ya, kena segera buka puasa. Ada orang dia faham, dia kata dalam Quran tu kita buka puasa ni sepatutnya kita kena buat waktu lepas isyak. Sebab dalam Quran sebut nak makan tu makan waktu lepas isyak. Ya, ini juga difahami oleh golongan Syiah dan juga Yahudi. Ya, perintah ni betul dalam Quran tu ada. Nak makan lepas isyak, waktu dah malam, dah masuk malam. Masuk malam tu waktu isyak lah. Ya. Sebenarnya ini perintah ni, walaupun dalam Quran sebut dia untuk orang Yahudi, tak terpakai untuk kita. Walaupun dalam Quran ada. Ya. Perintah ni lah. Sama juga perintah untuk bertaubat dalam surah Baqarah sebut. Kan? Perintah untuk bertaubat, kena bunuh diri. Bukan orang Islam. Ini untuk kaum Yahudi. Allah sebut dalam Quran. Cara mereka bertaubat. Tapi untuk umat Rasulullah tak. Ini terangkan oleh hadis Nabi SAW. Jadi kalau ada orang dia faham, dia lebih alim pada orang alim ni, dia kata apa? Kamu semua salah. Ada ke masuk-masuk waktu maghrib tu buka puasa? Quran dah sebut. Buka puasa nak makan waktu malam, dah masuk malam waktu isyak. Kan? Maksudnya dia ni sama ada dia ni cenderung belah sana ataupun dia ni memang dia tak faham. Sebab apa? Sebab huraian Al-Quran juga dihuraikan oleh Nabi SAW. Dan Rasulullah menganjurkan segera untuk umat Rasulullah. Kalau dia tu orang Yahudi, dia punya pasal lah. Ya, untuk umat Nabi Muhammad SAW, kena segera berbuka puasa. Kadang-kadang tengok dalam YouTube ada kan, dia macam pelecehkan orang yang segera. Macam dah lapar sangat dah, Rasulullah macam tu. Bukan macam kita lapar sangat. Sebab Rasulullah yang suruh, tu sunnah. Bersegera kita berbuka puasa ni. Rasulullah tak bagi kita nak buat bukan lambat-lambat. Ya. Dan dengar je azan ni ngap, baca doa tu ingap jalan. Kan? Itu anjuran dia.
Tapi kalau orang dia faham dah, salah ni dia kata, patutnya kita buka mana tak. Dia telah menyalahi sunnah pun. Ya. Sebab tu berbuka itu makanya ya makan dulu, makan buah tamak, kita sembahyang. Lepas sembahyang sambunglah balik, tak apa. Ya. Kita bukan dapat apa. Sebab bila mana tengok pada setengah orang lah, kadang-kadang bila dah ramai-ramai sangat tu, tapi kita sendirilah yang susun kita punya jadual tu tak. Tak kisah. Untuk ramai-ramai kata makan buah tamak je kita sembahyang jemaah dulu. Bagus macam tu. Lepas tu makanlah nasi. Sebab bimbang takut bila makan benda berat dulu dia akan terbawa-bawa. Tengok-tengok makan-makan tak sedar dah pukul 8 subuh. Lebih. Kan isyak nak masuk ni. Kan badan dah bengah kan. Jadi inilah didik kita. Yang keduanya, ya, kenapa kena lapar? Cerdik hati. Kerana kejang itu menyebabkan kebodohan. Bila orang tu kenyang dia malas fikir lah. Kan? Dia malas nak fikir. Tapi bila hati tu orang yang lapar dia banyak dia fikir. Dia macam mana nak cari. Mana dapat sumber macam ni. Mobil lapar dia fikir banyak benda dia kena fikir lah. Yang ketiganya, memecahkan keinginan pada mengerjakan maksiat. Dah sebut tadi tak? Bila mana kita puasa ni, kita lapar ini, dia dapat menundukkan nafsu. Kenapa ya? Sebab nafsu ni dia sangat menyuruh dengan mengerjakan kejahatan. Nafsu ini, dia kena ada. Tiap-tiap orang semua ada nafsu. Fungsi nafsu ni dia kreatif lah. Macam kita ni. Kita pakai baju semua color lain-lain lah. Nafsu lah. Kita buka almari kita tadi cari mana baju nak pakai. Pakai baju ni tak? Ni tak boleh. Ini dah pakai dah minggu lepas ni. Tu orang kata pula, baju tak basuh pula. Jadi dia macam fikir tak? Jadi kita fikir, ada nafsu lah. Kan ada lah benda tu. Ya. Tapi dalam bab nafsu ini, dia lebih banyak cenderung mengajak kita pada keburukan. Itu nafsu. Sebab tu kena tundukkan nafsu. Ya. Sebab apa? Sebab nafsu ini kalau kita tak jaga dengan iman, dengan amal, dia akan tarik kita. Ini untuk kerja dia. Sebab tu kenapa di bulan Ramadan ada lagi geng-geng plastik hitam yang tak puasa tak? Ada lagi kena dekat halwat pun ada. Bulan Ramadan ni, bila tanya kenapa? Kami nak dia nak berqiyamulai bersama tak? Banyak kau punya qiyamulai. Ya? Cek-cek IC tengok air, minta kad nikah tak ada kad nikah kan. Jadi sebab tu kenapa? Sebabnya walaupun dalam bulan Ramadan ini, idza jaa ramadanan futihat abwabul jannah wa ghuliqas abwabun nar wa sudifat asyayatin. Bila mana datang bulan Ramadan, dibuka pintu-pintu syurga, ditutup pintu-pintu neraka dan dibelenggu syaitan. Yang geng-geng jahat semua dah kena tangkap masuk alam. Maksudnya syaitan dari sudut yang gaib, yang kita tak nampak tu dah kena tangkap. Dan kita pun tak tahu pun, kita tak nampak kan. Tapi yang tinggal siapa sekarang? Nafsu kita. Jadi kalau masih lagi orang boleh melakukan maksiat dalam bulan Ramadan, bermaknanya dia itulah setan. Sebab setan yang betul dah kena tangkap. Maksudnya dia ni tak dapat mengawal diri dia. Nafsu dia lah. Sebab tu tujuan kenapa suruh lapar, sebab nak tundukkan nafsu. Tu je lah. Bila nafsu ni lemah, dia dalam keadaan dia, kita nak buat apa benda pun, tak ada apa nak buat. Kan? Sebab itulah kenapa kita diarahkan, diperintahkan suruh lapar. Dalam 1 tahun, kena bagi, orang kata kena paksa lah, puasa lah. Kena paksa puasa sebulan. Sebab pun nak tundukkan nafsu. Di samping itu dari sudut kerohanian, dari sudut jasmaninya untuk kesihatan badan kita. Kadang badan kita ni makan je lah tak siang, kalau tak berhenti makan banyak, perut tu dia tak sempat nak relax. Kan? Duk kerja. Jadi waktu bila adanya puasa, makanya perut kita dah dapat relax kejap. Lega aku dapat juga bernafasnya. Tak, tuan aku ni duk balun je tak. Sebab tu dia dari sudut kesihatannya bagus untuk kesihatan. Sebab tu ada orang bukan Islam dia berpuasa. Dalam bulan Ramadan dia puasa sama je macam kita. Tanya azan kan baru dia buka. Kenapa you puasa? Saya sukalah puasa sebab bila saya puasa saya badan rasa ringan. Saya punya ni tak ada rasa ni. Maksudnya dia ambil hikmah puasa dari sudut kesihatan. Itu bagi orang bukan Islam. Kita yang orang Islam ni pula dalam kesihatan pun dapat pahala, pun dapat ganjaran lagi besar tak? Tapi kalau tak ambil peluang rugi. Yang keempatnya ringan tubuh. Kan? Betul-betul juga tadi. Kan? Dengan kita berpuasa tadi ni, tubuh badan pun jadi ringan. Bagi mengerjakan sembahyang sunat tahajud dan mengerjakan lain-lain ibadat
dan hilang mengantuk yang menghalangkannya daripada beribadat. Sebab tu waktu malam sebelum kita bangun sahur, kita nak siapkan sahur, semayanglah dulu 2 rakaat. Ini time-time mahal ni, kan? Semayanglah dulu 2 rakaat, buatlah tahajud, mintalah pada Allah Ta'ala. Bagus dah kita bangun pagi ni, siapkan makanan semua dah bagus dah. Buat 2 rakaat. Buat solat sunat 2 rakaat. Sebab inilah peluang kita dalam bulan Ramadan, kita nak buat tahajud tiap-tiap malam tanpa miss. Waktu bila ni? Sebelum kita sahur. Dan sahur ni tuan-tuan, ya, ada orang sahur 4.30 pagi tau. Padahal saya tanya anak murid saya, kata pukul berapa orang sahur? 4.30 pagi. 4.30 pagi awal, lepas tu buat apa lepas tu? Lepas tu duduk, kadang tidur balik, tunggu subuh nak pergi sekolah. Kan? Yang Rasulullah anjurkan kita ni bersahur ialah dan dekat-dekat subuh. Ya, ataupun sebut 50 ayat pendek. Ya, kalau anggaran surah Waqiah tu 50 ayat. Kita buat anggaran lebih kurang dalam 20 minit macam itulah. Ya, sebab 10 minit tu imsak kan. Imsak tu kita kena berjaga-jaga, bukan tak boleh makan, boleh makan. Cuma jaga-jaga sebab subuh nak masuk. Kalau subuh masuk pun apa masalah. Makanan dalam ni kita keluarkanlah. Ya, jangan kita telan batal lah, cuma nak berjaga-jaga. Jadinya kalau buat dah awal sangat 4.30 pagi pun dah bersahur. Jadi dia kok orang kata apa? Betul lah dia dapatlah sahur, tapi dari sudut kesanan tak apa nak ni lah. Satu tidak menepati sunnah pun. Yang best lagi pula sahur pukul 11 malam. Kan? Senang cerita dah. Sampai pagi kan tak payah bangun dah. Dia tak dapat pahala sahur tu. Kenapa kena sahur? Tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kamu kerana dalam sahur itu ada keberkatan. Sebab tu suruh kita sahur. Tak apa, saya tak kisah. Saya tak makan mesti okey. Bukan masalah okey. Kita nak ambil pahala sunnah tu. Pahala sunnah tu besar. Pahala dalam bulan Ramadan lagi bertambah besar. Satu lagi nak membezakan sahur ini antara puasa kita dengan puasa orang Nasrani. Orang Yahudi. Itu nak membezakan. Orang Islam bila dia berpuasa dia ada sahur. Itu beza. Lepas tu Rasulullah memang suka. Buat apa saja ibadah tu memang berbeza dengan orang Yahudi. Contoh, orang Yahudi puasa bulan 10 Muharram. Kan? Kita orang Islam pun puasa 10 Muharram. Tapi Rasulullah kata, kalau aku hidup lagi pada tahun akan datang, aku akan puasa 9 dan 10 Muharram. Untuk membezakan puasa orang Islam dengan puasa orang Yahudi. Sebab nak membezakan. Jadi, ya sebab agama Yahudi, agama Nasrani semua agama samawi lah, agama langit turun. Yang ada para Nabi. Jadinya, sebab tu kita lebih kurang. Orang tak tahu dia usah beza sangat. Kan? Haram makan daging khinzir. Agama Yahudi pun sama. Tak boleh makan. Kan? Bukan orang Islam saja. Jadinya, nak membezakan. Sebab tu kita bersahur. Walaupun kita minum seteguk air. Kadang-kadang anak-anak kita, anak muda, dia duduk di perantauan, duduk Kuala Lumpur mana kerja dah. Kau bangun, kau bangun sahur tak? Tak bangun lah. Kenapa? Tak apa. Sebab malam tu dah makan. Jadi tak payah sahur dah apa. Tak. Kalau tak susah sangat pun letak air kat sebelah je. Teguk air dah. Tapi kalau ada teguk air tu sahur, tidur balik, betul subuh macam mana pula? Dulu pula kan. Jadi pergilah mayang subuh. Kerah kan, pergilah mayang subuh. Ya. Sebab tu sahur itu membuat kita pada subuh banyak benda kita boleh buat. Kemudiannya, yang kelimanya, dengan lapar juga memadai baginya dengan sedikit harta dunia. Jadi maksud dia pun tak adalah kata nampak rakus sangat. Ya, maka cukuplah. Dia akan melahirkan sifat qanaah. Qanaah ini merasa cukup. Kan? Maksudnya daripada lapar tadi tu banyak benda positif boleh dapat. Kemudian kita tengok sini kata mengarang kebinasaan bagi orang yang kenyang. Kan? Yang kenyang ni, perut penuh ni. Adapun kekenyangan itu boleh membawa kepada beberapa kebinasaan. Yang pertama, ketiadaan nikmat mengerjakan ibadat. Dia hilang saya. Dia penat. Mengah. Ya. Kadang-kadang bila time rukuk tu kena pula iman tu rukuk lama. Nak terkeluar balik dalam perut ni pula kan. Kadang-kadang bila imam baca lama tu, Allah dah bungut dalam hati ni kan. Allah, ya Allah, bila nak rukuk ni kan. Jadi timbul perasaan macam ni. Ya. Makanya dengan lapar tadi,
kita akan rasa nikmat dalam beribadat. Yang keduanya, ya, dengan kenyang juga boleh menyebabkan keinginan nafsu kita pun bertambah. Kan? Sebab perut dah penuh, maka dah kenyang, tak nak benda wajib dah selesai, untuk fikir benda lain pula. Ya. Yang ketiganya, ketiadaan kasih kepada golongan yang miskin, orang yang kenyang. Sebab dia dapat merasai perasaan tu. Sebab tu kita kenapa lapar? Mendidik jiwa. Puasa itu mendidik jiwa kita. Ya, bukan kau je lapar, orang yang lain lapar. Cuba kau rasa dengar. Orang yang kaya tak pernah rasa lapar, tiba-tiba dia puasa tak? Tapi jenis orang, ya, yang berduit banyak ni pula, kalau jenis hati ni memang orang kata apa? Memang orang suka mengelak dalam bab-bab perkara wajib ni, perintah puasa nak elak puasa tak? Dia orang kaya duit banyak pada kisah dia pergi cari negara-negara duduk lepak dalam sebulan. Cari negara bukan Islam boleh makan, orang tak kacau pun tak. Sebab nak mengelak pada benda ni. Ya, makanya rugilah, kan? Yalah, sebab atas faktor kejahilan lah juga sebab jadi macam ni lah. Duit banyak tapi jahil, kan? Makanya bila kita berlapar, sebenarnya kita cuba meletakkan kedudukan kita sama seperti orang miskin, orang yang susah. Tak apalah tuan-tuan, orang miskin susah. Ini kita tengok saudara-saudara kita di Palestin. Orang puasa macam biasa, tak ada masalah. Dia orang tak puasa. Walaupun orang kata apa, kematian tu hari-hari. Kematian tu hari-hari. Ya. Anak mati mana, memang duduk situ di Gaza, duduk memang mati. Ya. Dan dunia pun tak boleh nak buat apa. Sebab Yahudi dah pegang. Kan? Tapi bila bayi macam tu, ya, benarlah seperti mana Rasulullah SAW ni. Umat aku dari zaman ni, dia ibarat buih-buih di lautan. Dia banyak saja je, tetapinya tidak ada nilai. Kenapa tidak ada nilai? Sebab umat aku ni akhir zaman, yang pertamanya Allah Ta'ala campakkan penyakit dalam hati mereka, iaitu, ya, penyakit wahan. Al-wahnu, wahan. Apa itu wahan? Sahabat tanya Rasulullah, ya Rasulullah, ma wal wahnu? Apa itu wahnu ya Rasulullah? Penyakit wahan yang ada pada umat aku akhir zaman ini ialah, pertamanya penyakit dia cintakan dunia. Apa saja sibuk keluar cari reta, dah ada kata cari kuasa semua tu yang pertama. Yang kedua, kita ingatkan bila dia cari reta, dia cari kuasa tu baguslah untuk bawa pergi akhirat. Tidak. Yang keduanya, dia dah dalam penyakit wahan, dia dah sibuk cari harta, cari kuasa semua dunia. Kemudian Allah Ta'ala campak lagi perasaan dia bencikan kematian. Wa karahatul mauta. Dia benci mati. Bukan dia takut mati, benci. Dia tak nak mati tu. Kenapa tak nak mati? Sebab kalau aku mati nanti, siapa nak uruskan harta aku? Rumah-rumah aku, ladang-ladang aku, kenderaan-kenderaan aku, siapa nak uruskan kalau aku mati? Kan? Sebab tu. Dia bukan sebab benci mati sebab amalan tak cukup, tapi dengan sebab itu. Tu kata tadi. Sebab tu kenapa orang Islam hari ni kita nampak cukup lemah. Kita berada pada posisi cukup lemah sekarang. Dan benda inilah yang diimani oleh orang Yahudi. Mereka juga kaji hadis Nabi SAW. Mereka tahu, mereka pastikan kalah. Confirm, memang dia akan tahu. Ya, sebab mereka pun dah berapa kali dah kena, 3 kali, berapa kali dah. Memang orang Yahudi memang jatuh. Kan? Dan dia orang tahu, dia orang belajar. Dan dia orang tahu sekarang, dia tahu kelemahan orang Islam. Sekaranglah time orang Islam paling lemah, kita balun cukup-cukup. Sebab, ya, orang Islam dia akan bersatu bila Imam Mahdi dah keluar nanti. Kan? Barulah ketika itu dah tak ada lagi baju politik dekat situ, baju apa saja dari situ tak ada dah. Semua dia akan bersatu. Kan? Itu sebab orang Islam tak bersatu sebab itulah. Macam-macam semua ada kepentingan. Nak tolong, ini bukan geng aku. Biarlah ke dia. Padahal ni saudara seakidah ni, saudara seagama ni. Tapi sebab lain-lain fahaman ni, kan? Apa susah ni? Biarlah, kawan kita. Dah, hantar dia lah, apa-apa suruh macam tu kan. Hilang perasaan tu. Ini pula, kan, kalau saudara kita di Palestin, biarlah ke dia orang. Itu dah teman nasib dia macam tu, apa nak buat? Kita duduk sini jaga elok, sudahlah. Tak ada terfikir ke, tak berdoa sekali ke? Tak ada perasaan empati ke? Nak bantu
Dan dari segi kewangan tak dapat pun, bantulah segi doa kita ni, sentiasa doakan kan. Kita tak tahu apa, tak daya tak. Tapi bantu setakat yang boleh lah. Sekurang-kurangnya ada jawapan di hadapan Allah. Macam burung pipit yang cuba memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim AS tak? Bila ditanya kepada dia, engkau tu burung pipit, burung cat rumah je. Dia pergi ambil air, dia pergi tabur, dia capakkan dalam api. Kan? Bila ditanya kepada dia, engkau buat ini benda yang sia-sia lah. Api takkan terpadam sebab besar sangat api ni. Ya? Engkau tu adalah kecil, takat dalam paruh kau, Allah, banyak je boleh isi air. Ya, kalau gajah lain lah, gajah dapat sudut sembuh lah. Ini kau burung pipit, tak boleh buat apa. Betul. Aku pun tahu bahawasanya aku buat macam ni 1000 kali pun api takkan padam. Tetapi sekurang-kurangnya aku ada jawapan di hadapan Allah. Kalau Allah tanya aku, apa kau buat ketika Ibrahim dibakar? Apa kau buat? Kau tengok saja ke? Ataupun ambil gambar share WhatsApp, kesian saja ke? Kau dah usaha kau? Sekurang-kurangnya aku ada jawapan. Aku cuba berusaha nak padam dengan apa daya yang aku ada. Macam kita hari ni lah. Kita nak tolong pergi sudut fizikal ataupun segi senjata ni, tak mampu lah. Apa kita mampu buat? Berdoa dan perasaan simpati tu pada mereka. Kan? Perasaan tu kena ada. Kalau datang perasaan, lantak korang lah. Dah lama sangat daripada bulan 10 tahun lepas Palestin kena bantai dengan Yahudi ni sampai hari ni. Udahlah, aku dah malas nak cerita pasal Palestin lagi lah. Penat lah. Kan asyik tu je tak? Tak. Ya? Sebab kita kena ingat. Dan Allah Ta'ala akan turunkan bantuan itu. Dan kita dah baca dalam kitab Kiamat pun tentang peristiwa ni. Betul sekarang kita tengah lemah. Kita pun dah baca hadis tentang perang Al-Malhamah, peperangan Kubra, perang orang kata dunia ketiga. Dia rentetannya ialah sekarang bila Palestin tu berjaya dikuasai, kemungkinannya boleh dikuasai sebab dalam hadis pun sebut. Bila Palestin tu dah telah dikuasai oleh orang Yahudi, yang kedua tu apa dia? Tunggulah kebinasaan kepada Yathrib. Yathrib tu apa? Madinah. Dia akan kuasai Madinah pula. Ya, bumi Madinah, tanah haram. Lepas tu kita tengok, dan benda tu dah nampak lah. Kita tengok dengan pemerintah Saudi sekarang pun yang agak lebih liberal, lebih ni kan. Jadi kita nak membenarkan hadis Nabi SAW. Takkan Nabi sebut bohong. Yang Allah sebut semua betul lah tu. Ini yang berlaku hari ni. Kita merasainya, cuma kita tak tahu waktu-waktu kita boleh agak anggar je lah. Ini ikut itu je lah. Tapi dalam kita tengok-tengok, betul juga. Sebab tengok pemerintah Saudi sekarang agak lebih terbuka. Hiburan dah boleh masuk, apa dah boleh masuk semua tu kan. Ke arah tu adalah untuk membenarkan kata-kata Nabi SAW. Jadi bila Yathrib telah dikuasai, apa lagi? Konstantinopel pula. Di Turki itu akan jatuh. Kan? Ketika itulah akan berlaku perang besar. Ya, ada 3 kelompok orang Islam. Pertama dari Iraq, kedua dari Syam, yang ketiga daripada Yaman. Jadi sahabat tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau aku berada di situ ya Rasulullah, ada 3 batalion orang Islam lah, daripada Iraq, Syria, Yaman. Jadi kita tengok betul-betul ketiga-tiga negara ni bergolak. Tak? Iraq hancur kena bantai dengan Amerika tak? Atas alasan Saddam, atas alasan nuklear. Syria hari ni, tuan-tuan, kita pun pelik tak? Sebab Syria ni satu negara yang cukup aman. Sonok kita pergi tak? Tak ada masalah apa pun. The great issue antara mazhab Syiah dengan Sunni kat situ. Kan? Habis. Kan? Itu kata. Bergaduh sama-sama darah ni. Sama-sama kita orang Arab, bangsa Arab. Cuma Syiah, Sunni. Kan? Maka habis dibantai. Orang Sunni habis. Kan? Yaman pun sama juga. Kan? Golak nampak ni. Jadi ketiga-tiga yang Rasulullah sebut, negara yang Rasulullah sebut ini akan ada tentera Islam kat situ. Jadi sahabat tanya Rasulullah, ya Rasulullah, kalau aku berada di situ ya Rasulullah, aku nak join kumpulan yang mana? Adakah aku nak join kumpulan di Iraq ke, kumpulan gerakan Islam, kumpulan tentera Islam di Iraq ke, tentera Islam di Syria ke, ataupun di Yaman? Maka Rasulullah kata, kau joinlah tentera Islam di Syam, di Syria. Di Syam lah sebut, di Syam. Kan? Sebab Syria nama negara, Syam ini dia luas. Syam ini termasuk Jordan, termasuk Palestin. Ya, sebab tu
Kita kena ingat, dalam Syam itu tadi saya sebut 3 negara, Lubnan termasuk juga, 4 negara Arab. Syria, Lubnan, Jordan dan juga Palestin. Hari ni kita nampak di Syam ni, dalam itu siapa dia tuan-tuan? Hamas lah. Yang dari di Gaza sampai hari ni dia tahan. Kan? Ya, insya-Allah dia akan bertahan. Jadi Rasulullah sebut tadi, kalau dalam 3 ni aku nak join yang mana? Join yang di Syam. Kau join lah tentera Islam di Syam. Tidak ada gambaran macam tu lah. Kan? Jadi benda tu pasti akan berlaku. Ya. Jadi ini kita cuma hanya mengikuti orang kata apa, perjalanan lah kita menuju ke hari kiamat. Perjalanan kita cuma ikut je. Ya. Dan walaupun kita dah tahu dan kisahnya ni, kita dah tahu Islam takkan betul, tapi Allah nak tengok usaha kita. Itu je. Apa kita buat? Kita ni dalam sarang kita ibarat burung pipik yang sedang berusaha memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim. Allah tak tengok pun kesan daripada kau buat, tak. Allah tengok apa kau buat. Apa kau buat. Sebab ada orang negara-negara Arab pun dia tak ada rasa simpati pun ya, dengan nasib Palestin. Ya, dari bahasa Jordan dulu pun sama. Pernah jumpa dengan orang Palestin sendiri yang datang ke Jordan, dia bekerja, dia berniaga, dia ada kaya dah pun. Dia tanya pada dia, tak macam mana nasib Palestin? Kenapa tu dia orang pilih jalan tu? Pula. Ingatkan kau ni warga negara Palestin, mari negara orang ni, mari berniaga, dia ada senang hidup kan? Ada perasaan tu tak? Dia kata siapa tu dia pilih jalan tu? Aku tak nak duduk orang, aku tak setuju dengan dia orang, aku keluar. Aku duduk sini. Kan? Jadi janganlah kita kata dia orang-orang macam kita je, tak ada. Ada juga daripada kalangan mereka sendiri pun tak ada perasaan simpati. Jadi ya, simpati tu dia akan datang bila? Dengan hati kita ni lah. Itulah didik dengan lapar tadi. Bila lapar tu barulah ada perasaan nak fikir masalah orang. Nak bila lapar ni. Kerana apabila ia kenyang, nescaya ia akan menyangka sekalian manusia semuanya kenyang. Dia tak? Ya? Dia ingat semua orang dah kenyang macam dia tak? Berlainan lapar, maka ia adalah sebab bagi menaruh kasihan belas kepada orang miskin. Dan inilah antara hikmah diwajibkan puasa. Sebab itulah kita adalah hadis Rasulullah didik sahabat ni sampai peringkat sahabat ni bila dia masak sup sup kepala kambing kalau dia buat tu, ya, sup kambing yang dia buat, waktu dia nak makan dia fikir, kita ni nak makan benda ni orang sebelah dah makan ke belum, kita pun tak tahu, bagi pada orang sebelah. Kalau kita hari ni betul lah kita dah masak banyak-banyak, betul tak? Fikir orang sebelah ni tak ada ke tidak, ke susah ke senang kan? Betul, kita akan bagi, tapi kita akan ambil lah bahagian rezeki, betul tak? Betul tak? Kita akan ketepikan juga, bagi-bagilah ketepikan juga, tapi tak, sahabat sampai peringkat dia bagi semua. Sampai dia tak fikir diri dia, tak, aku tak apa, aku masih okey, boleh bertahan, tak apa bagi orang sebelah. Orang sebelah fikir orang sebelah lagi. Sampai pusing lah balik semua daripada tuan dia tadi tu. Boleh ada cerita dia macam tu tuan. Sahabat Rasulullah didik sahabat yang macam tu. Tak apalah, itu tentang ni. Ni dalam perang Yarmouk. Yang minta air tu. Sama juga. Ya, ketika sahabat cari, bila lepas perang cari sahabat-sahabat yang cedera, tentera-tentera Islam yang cedera ni tak. Bawa air mari. Dengar pun sana minta air, pergi kerja nak minta air. Dengar nak tuang air nak bagi dia minum, minta tuang lagi, dengar pula suara. Antaranya siapa dalam tu tuan-tuan yang minta air tu, yang cedera tuan-tuan? Ikramah bin Abu Jahal. Anak kepada Abu Jahal, musuh Islam nombor 1. Paling benci dengan Rasulullah. Tapi anak dia masuk Islam. Dia ada dalam perang, dia termasuk orang yang sakit tadi. Dia yang antara orang yang minta air tadi. Jadi bila pergi dengar yang ni dah sakit ni, dia minta air ni, dengar sahabat minta air, tak apa, kau pergi dia tu, aku boleh tahan lagi. Kau pergi, utamakan dia dulu. Bila orang ketiga pergi, dengar pula orang pertama tadi minta air juga, patah, kau pergi kat dia, tak apa, aku okey, pergi kat dia dulu. Bila pergi pada orang pertama, sampai je dia pun menghembuskan nafas air, syahid. Patah balik pergi pada Ikramah pun syahid. Pergi pada orang ketiga pun syahid, mati. Lalah air tak ada. Sampai macam tu Rasulullah didik sahabat. Boleh fikir masalah macam tu. Ni nak mati punya cerita pun boleh fikir lagi nasib saudara dia. Tak apa, aku boleh bagi orang lain. Kan? Sepatutnya kalau dia orang yang pergi perang ni tadi, dia boleh je ambil minum. Sebab aku dah confirm kalau aku mati syahid. Tak pernah risau apa. Kan? Tapi tak. Kan? Didik Rasulullah didik. Bukan Rasulullah didik lama pun.
Rasulullah berada di Mekah 13 tahun, berada di Madinah 23 tahun. Dengan hasil inilah didik sahabat. Ikramah pun masuk Islam bila? Lepas tahun ke-8 Hijrah tu, lepas peristiwa bukaan kota Mekah tu kan. Jadi Rasulullah hidup pun 8 Hijrah, masuk lagi 2 tahun Rasulullah wafat. Maksudnya sempat bersama Rasulullah 2 tahun. Tapi hasil didikan 2 tahun itu sampai boleh menyebabkan dia ada perasaan macam tu. Padahal dulu dialah orang yang membunuh orang Islam. Tu nak cerita tak? Makanya nak lahirkan perasaan empati tu. Yang keempatnya, kebinasaan bagi orang yang kenyang ni lemah daripada mengingati ilmu yang memberi manfaat. Ilmu yang beri manfaat ni memang lemah, susah nak ingat. Tapi kalau ilmu yang merapu-rapu ni, cepat je ingat. Kan? Yang tak apa-apa ni dia cepat ingat. Tapi benda yang bermanfaat ni lupa. Yang kelimanya, orang yang sempurna iman itu, ia pergi datang ke masjid. Dan orang yang banyak kenyang itu lagi kerap datang ke jamuan dia kata. Ataupun pergi ke tandas lagi jamban di sini lah. Ya? Macam kita lah. Kita malam-malam lah, lepas tarawih kita anjurkan bertadarus lah, bertadarus. Orang kata, oi kau tak darus ke? Tak, aku balik terus. Nah, orang bertadarus dia balik terus. Kan? Tak sempat nak duduk macam ni tak. Padahal kita kata bulan macam ni lah kita ambil peluang kan. Duduk, dengar tak. Tak boleh baca tak apa. Nak dengar je kan. Nak mendengar dulu. Kan? Duduk je, tak apa. Sebab bila lagi nak balik rumah pun dengar pun drama. Drama cerita tak ada lain. Tak? Kena naya dengan mak tiri lah, kena naya dengan suami. Itu cerita bulan puasa pun. Esok dekat habis ending, baik semula dan ayah kan. Dah jalanan drama macam tu. Kan? Tambah sekarang kita boleh tengok ulang-ulang pula. Kan? Jadi kita ambil waktu, ambil peluang. Kan? Tak dapat lama pun dapat duduk sekejap, duduk dengar dah. Tak patut nak balik ni hari ni, anak balik semua balik. Tak apa. Tak kisahlah pun. Sebab kita nak ambil ruang ni, setiap apa yang kita buat semua, malaikat boleh. Dia pernah berada dalam majlis ilmu. Dia pernah ada dalam tadarus Quran. Dia pernah dia ada. Semua ada bukti ni. Yang akan dibentangkan di akhirat esok. Kan? Akan tunjuk pada kita di akhirat esok. Yang akan dibentangkan amalan kita. Paling kurang ada buat. Sebab tu, digalakkan kita lah. Kalau orang lelaki khususnya, dia banyakkan tempat sujud kan. Antara orang faham tempat sujud ni, dia banyakkan tempat sujud, berkali-kali tempat sujud, okey. Ataupun dia semayang banyak masjid. Kan? Pergi. Supaya bukti kita ni, banyak tempat kita ada sujud kan. Kemudiannya, jika engkau berkata, sebenarnya kekenyangan itu telah menjadi adat bagiku. Kan? Saya ni tak biasa lapar. Saya mesti kenyang. Kalau lapar tak boleh tak. Mesti lebih kenyang tak. Maka bagaimana aku dapat meninggalkannya? Ya, bagaimana aku tak nak lapar kan? Mesti kenyang ni sebab kalau lapar tak boleh. Angin naik kepala lah apa semua susah tak? Ya, sama juga dengan Ramadan ni, orang yang merokok pun tak. Kan? Kalau kita tanya kau tak boleh berhenti merokok ke? Susah. Aku sekarang tengah kerja kan sejam tu mesti nak rokok. Bulan puasa boleh kan? Boleh je pula. Tak ada bunyi pula kan? Tapi yang best tu time buka lah. Kan? Rokok dulu. Kita ingatkan buah tamar dulu. Nah, rokok dulu. Pergi belakang dulu. Lambat masuk ke bang? Kenapa lambat bang? Belakang kejap tadi lah. Itulah yang kau. Tak ada benda lain. Rokok. Sampai buka dengan rokok. Allahu Akbar. Ya. Baru segar betul. Harus segar balik kan. Baru mata pun terbuka besar tak? Ya. Tak tahu lah saya dengar kan, rokok ni sebenarnya dia najis tau. Sebab dia punya tembakau tu dia direndam dalam arak kan. Jadi tak tahu kalau orang rokok, saya tak tahu lah, kalau mungkin dia orang pun ada penghujaan dia orang, tak tahu lah. Dia pun tak ni kan, nanti saya tengok. Kan, buat dia, jadi bila dah rendam dengan arak tu kan najis. Ya. Najis tapi orang minum lah kan. Ya, tapi setara je sama dengan tik burung, tik unta, tik kita sama lah. Dia najis kan, benda najis. Jadi kalau benda najis ni boleh masuk dalam poket pula. Jadi kan, dia kena check balik lah tu. Ya, kena check balik. Sebab tu kita bukannya rokok tu sekadar ni. Ini cerita rokok hari ni. Kecuali rokok daun lah, rokok daun orang dulu dah. Letak dekat surau pun ada. Letak kat bucu tu kan. Dengan rokok dengan lighter dengan apa semua ada situ dah.
nunggu isyak tu duduk rokok gulung kan. Tu lain lah. Sebab tembakau dia tak ada kena pun. Tapi yang rokok yang ni. Ya. Tapi saya rasa rokok ni lagi cerdik daripada kita. Kalau kita kata sekarang dia lewat pula ya. Kau cakap rokok yang arak tu rokok mahal tu. Aku ni rokok John je pun. Tak adanya. Tak. Betul juga kan. Dia pun lagi pandai daripada kita. Ya, rokok signal lah. Rokok John sekarang ni kan. Rokok yang ada arak tu betul. Dia pun jawab betul. Aku pun tahu. Tapi itu rokok yang mahal-mahal. Rokok murah-murah ni tak ada kan. Rokok tembak kan. Maka kalau orang kata dia ni tak boleh lapar langsung sebab dia kena kenyang panjang. Maka ini jawab dia tak. Yang demikian itu mudah bagi mereka yang menghendakinya dengan diansur-ansurkan. Itu kata latih puasa. Budak-budak ni kecil ni kan. Budak-budak kecil ni kan latih dia puasa. Kan didik dia. Tak? Kadang-kadang ada yang tak tahan tak. Jadi bila tak tahan itu makanya takat mana dia boleh dia akan dipaksa. Kita bimbang so dia bila dipaksa begitu makanya dia akan lahir hati dia tak. Tak apa. Itu yang jadi bila dah besar tu dia tak nak puasa langsung sebab apa? Sebab dulu kecil-kecil ayah saya paksa saya puasa kan. Dia tak bagi sama. Tak boleh kan. Dia sebenarnya didikan. Kita hari ni macam saya di sekolah saya kat macam tu. Tak budak-budak. Bagi tahun 1, budak-budak tahun 1, kamu cuba belajar puasa, saya puasa di sekolah. Nak minum kan balik rumah, tak? Didik macam tu. Kan bagi mana yang tak tahan memang tak tahan. Sebab kita kena fikir dah setengah mak ayah tu memang dia tak didik anak dia pun. Bila masuk darjah 1 baru nak belajar semua. Jadi situ dah nak jadi benda ni take time lah. Kan? Jadi memang macam tu. Dan saya mau juga saya beritahu untuk anak-anak cucu kita yang umur darjah 3 ke bawah ni kan, 9 tahun ke bawah ni yang orang kata belum lagi balik ni Ya, terutama budak-budak ni tahun 1 tahun 2 je lah. Kan? Waktu sahur dia pukul 7 pagi sebelum pergi sekolah. Kan? Kalau di kampung di bandar lain lah. Kan? Waktu sahur dia tak sama macam kita. Tak apalah. Kalau dia kata kenapa orang lain sahur awal dia kata tak apa. Ni untuk adik ni special. Kan? Gelap lagi tak apa, tak ada masalah bagi dia. Supaya dia tahan lapar tu. Kurang-kurangnya dia dapat tahan lapar daripada di sekolah. Di sekolah tak payah minta yang semua nak balik kan baru minum balik. Antara didikan lah tu. Ya. Tapi kita nak arahkan ke individu boleh. Tapi nak kenakan semua tak boleh lah. Sebab latar belakang setiap orang dia berbeza, dia tak sama. Ya. Jadi apa pun didik lah. Kan? Terangkan tentang suara puasa tak. Sebab tu kalau macam di sekolah pun kalau bulan puasa kita ada tazkirah Ramadan, buat tadarus Quran, nak bagi dia rasa suasana tu. Ada suasana tak. Jadi, ya, yakni engkau mengurangi makanan yang biasa bagi engkau setiap hari. Ya, hadkan kadar suatu suapan hingga engkau menguranginya sehingga dalam masa sebulan. Maka tiada ketara kesan pengurangan itu pada diberi engkau dan jadilah penyedikitan itu adat bagi engkau. Maksudnya kalau orang ni dia susah nak puasa, dia latih diri. Tapi hari ni orang atas faktor kesihatan, doktor nasihatkan awak ni kena turunkan berat badan, awak ni kena puasa. Boleh pula ikut. Boleh pula. Kalau doktor cakap semua betul boleh. Agama cakap ni kan. Kenapa tak makan ni? Doktor kata saya tak boleh makan ni. Dia kena makan lepas pukul 10. Hari ni doktor cakap kena pukul 12 boleh makan. Boleh pula. Hari ni kena puasa 1 hari ya. Kena buat operation, kena puasa. Boleh. Kan? Tapi bila Allah suruh ni macam-macam dah. Pula lapar lah apa semua dah. Itulah kita. Maksudnya kita kena betulkan kita punya pemikiran. Cara berfikir tu sebenarnya benda yang sama juga kita hadapi, tapi cara berfikir. Kan? Kemudiannya tingkat penyedikitan makanan. Maksudnya berapa banyak level makanan yang kita didik tadi tu. Kan? Berapa banyak kita boleh makan. Ketahuilah bahawa menyedikitkan makanan itu ada 3 tingkat. Yang pertamanya tingkat as-sadiqin, iaitu menyimpan atas kadar yang dapat memelihara badannya daripada kebinasaan. Dia makan tu sekadar untuk bagi tenaga dengan itu saja. Iaitu kadarnya apabila dikurangkan daripadanya, dikhawatiri akan membinasakan akal atau menyebabkan kematian. Makanya kadar makan tu sekadar untuk hidup macam tu.
Ini dia sama juga dengan kadar makan bagi dalam keadaan darurat. Dibolehkan makan daging khinzir, daging babi tu, ya, bukan yang kita makan sampai kita sendawa 2 kali. Dan sedap pula ya. Kenapa kau makan? Darurat, aku boleh makan. Bukan. Maksudnya kadar yang dibenarkan untuk makan daging yang haram ini sekadar untuk hidup je. Kita makan tu sekadar untuk makan tenaga kita dah. Itu je. Kan? Untuk hidup sahaja. Ya, bukan sampai kenyang sendawa dah sendawa tambah lagi pula tu kan. Sedap pula ni kan. Kita fikir daging khinzir tu kat Malaysia memang kita tengok, gila geli tak? Pergi tengok luar negeri tengok. Kita pergi UK tengok, betul tak? Kan? Kita masuk pasar dia, tak ada bau pun. Bersih, cantik dia potong. Sebelah ya ayam sini, daging lembu sini, daging dia kat sini. Tak ada rasa apa-apa, tak ada ni beza pun. Kan? Cantik dia buat. Sampai kita pun tak ada rasa apa. Kan? Dikemas buat elok lah. Sini je lah kita tengok tak? Dengan nampak kepala hidung dia macam tu kan. Tak ada. Jadi itulah kata tadi tak. Yang keduanya, tingkat yang memadai dengan setengah cupak setiap hari, iaitu memenuhi sepertiga perut. Dan atas yang demikian itu dilakukan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu dan sekumpulan para sahabat kerana makanan mereka adalah segantang barli atau syair setiap minggu. Maksudnya dalam tempoh seminggu tu dia pecah-pecahkan untuk satu hari. Kan? Maksudnya sekadar berapa suapan lah tu lah. Ya. Yang ketiganya, tingkatnya memadai dengan secupak setiap hari, dan apabila melebihi yang demikian itu, maka ia bersekutu dengan orang kebanyakan dan termasuk dalam kumpulan membanyak makan. Ya. Yang ketiganya dia ada kadar dia. Ya, maksudnya kalau lebih daripada kadar secupak tadi tu, maka dia telah melebihi lah daripada kadar. Maksudnya dia termasuk dengan golongan orang yang kenyang tadi lah. Ya. Apa pun kita makan itu, orang kata sekadar untuk bagi tenaga kita, dan makan tu walaupun banyak juga dah nak kita rasa-rasa tak. Tingkat penyedikitan makanan dari segi masa. Adapun menyedikitkan atau mensedikitkan makanan dengan dilihat dari segi masa, maka ia ada 3 tingkat juga. Yang pertama, tingkat yang lebih tinggi. Ia berlapar 3 hari atau lebih. Artinya setiap 3 hari atau lebih sekali makan. Ya. Maksudnya selang 3 hari lapar. Maksudnya 3 hari lapar tu dia berpuasa tu, ya. Kemudian hari pertama dia makan. Kalau Rasulullah SAW kan anjurkan kita puasa apa? Isnin Khamis kan. Dan juga 3 hari lah. Dari 13, 14, 15 bulan Islam kan. Tu dah 3 hari. Campur dengan Isnin Khamis lagi. Ya, Isnin Khamis tu pula tiap-tiap minggu ada. Maksudnya 8 kali lah. Satu bulan ada 4 minggu. Kan? 8 campur 3, dah 11. Kan? Itulah kadar yang kita digalakkan puasa tu. Sesungguhnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berlapar sehingga 6 hari. Ya. Maksudnya dia dalam keadaan lapar. Bukan dia dah puasa 6 hari tu dia lapar. Dia makan tapi dia orang sekadar itu je lah. Banyakkan lapar. Yang keduanya, ini tingkat yang lebih tinggi. Tingkat yang pertengahan, ia memakan pada setiap 2 hari sekali makan. Yang ni pun kita tak ada lah. Ya. Apa, tengok juga tingkat yang lebih rendah. Ya. Ia memakan setiap hari sekali makan. Ini pun tak ada. Kita makan berapa kali sehari, minum pagi, makan tengah hari, minum petang pula, maghrib makan lagi, pula lepas isyak makan 5 kali makan. Tak masuk jugalah dalam kumpulan ni. Ya. Ini dia sebab tingkat paling rendah makan sekali. Tak ada lah. Sama je kita buka puasa pun tak. Berbuka satu hal, kaboreh satu hal, sebelum tidur satu hal. Ya. Sahur satu hal lagi. Yang keempat, adapun mereka yang memakan 2 kali setiap hari. Tak ada juga. Maka tiada ada baginya kelakuan lapar sama sekali, dan ia telah meninggalkan kelebihan berlapar. Sebab tu kita di Malaysia ni, ya, penyakit kita bukan sakit datang daripada sebab lain. Banyak penyakit kita semua muncul pada perut, kan, pada makan.
Lebih garam, darah tinggi. Lebih gula, garam, kencing manis, diabetes pula. Kan? Semua sebab punca dari makan, kan? Kemudian stres, kan? Jadi kita hidup ni tak payahlah stres-stres sangat. Sebab ni antara penyumbang pada kanser tu yang tu lah. Kan? Kita tengok kan. Tengok ada baru ni anak muda. Baru kena. Baru. Tak sampai umur 25 lagi dah kena kanser tahap 4. Tengok. Tanya kenapa stres. Jadi bila stres ni antara punca lah. Di samping dengan benda-benda lain lah. Makanya kurangkan stres ataupun kita kata pengurusan stres. Kita pun susah cakap. Setengah orang ni dia tengok slipper susun tak betul pun susah hati. Punya lah ngomong kan. Tengok benda kecil-kecil dibesarkan. Jadi benda-benda ni yang stres. Kita ingatkan kau ni stres sebab fikir masalah Palestin ke, masalah umat Malaysia hari ni ke, susah hati sebab tu. Rupanya pada slipper susun tak betul je pun. Baju susun sengit pun jadi isu. Contoh dah. Allah Akbar. Ya. Jadi punca-punca macam ni. Ya. Jadi kita, orang kata apa, ialah pengurusan tak. Bukan kata kita kata tak fikir langsung. Tapi jangan kita lah hati kita. Jangan kita ambil benda tu macam benda tu penting. Susah sangat dah. Kalau benda ni tak buat habis roboh semua dah ada. Kan? Benda tu masalah tetap akan datang. Cuma cara kita handle je lah. Kan? Cara kita handle. Pengurusan je lah. Jadi kalau benda kecil-kecil pun nak fikir sampai rasa macam lah besar sangat. Itu antara je lah. Itu yang buat stres tu kan. Ya. Jadi wallahu ta'ala alam. Jadi kita selesai mengupas pada fasal yang pertama. InsyaAllah pada kuliah akan datang kita akan masuk pada fasal yang kedua, iaitu rakus dalam berkata-kata.